Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berhenti setakat surah yang ke-18 kau mana? Mau ni 17 surah Al-Fath. Tidak baca dah? Ada lagi surah Al-Fath, itu surah yang ke-48 tahun ke-6 Hijrah, sekembali dari Suluh Hudaibiyah. Suluh Hudaibiyah, yakni perjanjian damai di Hudaibiyah, yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, bila Nabi SAW nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, tak boleh pergi. Jadi patah balik tak jadi tahun tu. Dengan perjanjiannya dibenarkan untuk pergi tahun berikutnya, tahun yang ke-7. Di situ orang panggil Umratul Qadha, tahun yang ke-7. Di dalam surah ini banyak pengajarannya. Antaranya ialah berita gembira akan menakluk Farsi dan Afrika. Cuba tengok ayat 16, 20 hingga 21 dan ayat 27. Surah Al-Fath maknanya surah kemenangan, kejayaan. Kejayaan yang dicapai oleh Nabi SAW, khususnya dengan apa dia kata berlakunya suluh di Hudaibiyah. Jadi ayat yang ke-16, 20 hingga 21. Cuba baca dulu ayat yang ke 16. Ayat ke-16 Amin baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang kuat. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi, Allah akan memberi padamu pahala yang baik. Tetapi jika kamu ingkar, seperti yang kamu lakukan sebelum ini, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Ini Allah SWT sebutkan di dalam surah ni beberapa latar belakang orang-orang munafik. Di peringkat awalnya dia tidak Islam molek, tapi hak tidak Islam molek ni kemudiannya jadi molek, ramai juga. Ramai juga hak jadi molek. Hak jadi molek tu kemudiannya mengembangkan Islam dalam menghadapi bangsa yang kuat, Jadi sampai mereka tu menyerah, kalah. Ini berlaku di zaman sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Ini berlaku penaklukan yang besar. Di situ mereka ni yang memain peranan yang besarnya dalam menyebarkan Islam. Hak dulu tak berapa molek Islam dia, tapi kemudiannya Islam dia jadi molek. Dengan sebab itu banyak juga berkenaan dengan
orang-orang munafik ini tidak disebut nama dia. Sebab kalau disebut nama mungkin satu ketika tu dia tak molek akidah dia nya, lepas tu dia jadi molek selama mana pula. Ni dalam surah ni disebutkan ramai hak jadi molek, dan hak kemudiannya mereka ni lah yang kuat pula nya. Mula-mula di peringkat awal dia tak faham, di peringkat kemudiannya dia ni lah pula bila dia sedar tu yang mengembangkan agama Islam. Lepas tu cuba ambil baca 20 hingga 21. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak untuk diambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia daripada membinasakanmu, dan akan menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan moga dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan ke atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu jangkakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Inilah yang kita buat kesimpulannya. Berita gembira akan menakluk Farsi dan Afrika. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Dan banyak lagi negeri-negeri, kawasan-kawasan, wilayah-wilayah yang kamu belum menguasainya, tapi Allah sudah tahu kamu akan menguasainya. Allah tahu dah. Dan benda ni kalau kita tengok dalam sejarah memang jelas lah. Di zaman Khulafaur Rasyidin itu memang Islam tu tersebar dengan meluas ke sana. Siapa dia yang bawa Islam ni? Puak-puak sahabat tu lah. Dia kepalai puak-puak sahabat, dan sebahagian besar daripada mereka ialah dulunya tak molek Islam dia, tapi lepas pada tu jadi molek. Lepas pada tu jadi molek. Mereka lah yang berperanan bawa Islam ke wilayah-wilayah atau negara-negara lain di sekitar tanah Arab tu. Itulah. Kemudian kita tengok ayat yang ke-27 di sini, reka-rekahnya. Cuba baca. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahawa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, dan kamu tidak berasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah mendekatkan kemenangan. Jadi ini hak kemenangan yang Nabi SAW sendiri dapat semasa hidupnya. Dan di sinilah jadi orang kata titik permulaan untuk kemenangan seterusnya, iaitu apabila Nabi SAW dapat menakluk ataupun menguasai Mekah. Orang panggil Fathu Makkah. Sebab itulah nama surah ni pun surah Al-Fath, kemenangan, dapat menguasai Mekah. Rupanya Nabi SAW sudah mimpi sebelum tu, ya, dia dengan sahabat-sahabatnya akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman damai. Lepas tu boleh buat kerja ibadat dengan sempurna. Sebahagiannya cukur kepala, sebahagiannya gunting rambut, dalam keadaan tidak ada takut. Dan Allah SWT akan memberi kemenangan itu kemudiannya dalam masa yang hampir. Jadi itu menjadi kenyataan. Padahalnya pada masa tahun yang ke-6 ni, ketika surah ni turun, orang-orang Islam itu tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Di Mekah tu yang menguasai Mekahnya orang kafir, dihalal. Seperti kita kata tadi, pada tahun yang ke-6 tak boleh masuk, tahun yang ke-7 baru boleh masuk. Tahun yang ke-7 tu pun
dengan perjanjian yang ketat lah. Tak boleh bawa senjata lah begitu begini. Tahun yang ke-7. Tahun yang ke-8 tu baru penaklukan Mekah berlaku. Penaklukan Mekah berlaku, Nabi SAW pergi tu, kira nak pergi nak perang. Kalau berlaku takdirnya berlaku perang. Tapi Allah SWT sebut ni menjadi kenyataan, masuk dengan damai, tidak jadi perang. Sebab apa? Sebab strategi Rasulullah SAW perang dia tu mengatasi strategi orang kafir, jadi damai masuk tu, tidak berlaku perang. Inilah Allah SWT kata aminin, dalam keadaan aman. Jadi hal ni menjadi kenyataan, menjadi kenyataan. Jadi kita reka-reka lah, reka-rekahnya. Kita pergi seterusnya. Kalau boleh nak pelabih malam ni, nak pelabih ni insya-Allah. Lepas tu surah Jumu'ah dari ayat 1 hingga 8. Ayat 1 hingga ayat 8. Ini surah Jumu'ah ni ada pun sebahagian daripadanya 3 ayat terakhir tu dia tunggu sebelum pada ni lagi. Hak ni kalau kita tengok dalam senarai yang kita telah buat ni, tertib tunggu nombor 1. Muka surat 39 itu nombor 1. Surah Al-Jumu'ah, iaitu surah 62, 3 ayat terakhirnya. Ni di peringkat tu tahun 1 Hijrah. Hak ni nya pada tahun ke-7 Hijrah baru turun. Hak bahagian awal dia. Jadi dari segi tertib turun dia tak serupa. Ada kalau duduk kemudian dalam Quran adalah itu turun dulu. Hak duduk dalam Quran ni duduk di awal itu turun kemudian. Turun kemudian macam hak ni sebagai contoh. Macam hak ni. Surah 62 62. Jadi ayat 1 hingga 8 turun kemudian. Walaupun dari segi tertib dalam Quran ada ni duduk dulu. Itulah beza antara tertib turun dengan tertib yang tersusun dalam Quran ni. Kedua-duanya telah berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 1 hingga 8 ni kalau kita perhatikan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rasul itu, Rasul dia ni apa peranannya, apa kerja dia. Rasul ini antaranya ialah baca ayat-ayatnya kepada mereka, yang disampaikan Quran. Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, lepas tu mengajar kitab dan hikmah. Yang kitab tu Quran, hikmah itu sunnah. Jadi tak apalah, kita cuba tengok, cuba baca. Di sini sebelum tu, di sini dia nak ceritanya orang yang mendapat pengajaran daripada Rasulullah berupa Quran, sunnah dan tazkiyatun nafs dengan cara Rasulullah SAW itu, dia akan selamat dan dia akan menjadi orang kata penyuluh kepada umat. Tetapi kalau orang yang ada ilmu saja tapi tak pakai ilmu dia, dia buat perbandingan sebab tu. Dalam ayat yang kelima tu, jadi kita baca situ. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmi
الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi ini seorang Rasul daripada kaum mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajarkan mereka kitab Allah dan hikmah yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad SAW juga diutuskan buat orang-orang selain daripada mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka. Dan ingatlah Allah juga yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia daripada Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah diterangkan dalam Taurat, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingkan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawab dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat itu tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah Allah tidak memberi daya petunjuk pada kaum yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu menganggap bahawa kamu tak sahaja orang-orang yang kasih Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah untuk mati dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita untuk mati buat selama-lamanya kerana dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri itu tetaplah dia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang baik dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan. Jadi ni yang kita baca ni 8 ayat saat ni turunnya kemudian pada tahun yang ke-7. Adapun hak selepas tu 3 ayat selepas itu turunnya pada tahun yang pertama. Tahun yang pertama Hijrah. Jadi hak duduk kemudian tu turun awal, turun dulu. Hak duduk awal tu turun kemudian. Jadi siapa dia yang atur lagu ni, suruh buat lagu ni pada hak dulu, turun dulu tu duduk kemudian. Hak turun kemudian tu duduk awal, Nabi SAW. Kena percaya lagu tu. Jangan setengah-setengah orang tu dia kata ini sahabat yang atur. Tak betul tu, kalau lagu tu tak betul, tak kena tu. Hak ni Nabi SAW sendiri suruh. Nabi SAW suruh tu, hak tu yang suruh dia buat lagu ni. Supaya adalah ini adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini nak ceritanya, sebanyak kita baca saat ini nak cerita peranan Nabi SAW. Nabi ni marinya daripada Arab, lahirnya Mekah asalnya. Seorang Rasul yang diutuskan kepada mereka untuk baca ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat Quran itu sesuatu yang dibaca macam kita baca saat ni. Supaya tu imam baca dalam sembahyang dan kita baca dalam sembahyang. Itu bendanya. Dan kena belajar cara bacanya. Tak pandai boleh bahasa Arab saja. Dia ada cara baca dia sendiri. Hak tu pun Rasul ajar. Hak tu pun Rasul ajar. Wa yuzakkihim, makna membersihkan, menyucikan jiwa manusia. Membuang sifat-sifat yang keji dan mengisi jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji. Itu pun kerja Nabi juga. Wa yu'allimuhumul kitab, selain daripada baca, ajar koyak gapo dia kandungan Quran hak dibaca tu, gapo dia pengajarannya. Dan begitu juga hikmah, kebijaksanaan dia sebalik pengajaran itu.
Kalau mengikut tafsiran tadi, setengah-setengah ulama kata hikmah tu dia ajar tu Quran dan sunnah juga dia ajar juga. Itu kerja dia juga. Kalau nak kiranya sebelum pada tu tak ada apa-apa panduan, berada dalam kesesatan yang nyata. Itu kerja Nabi. Mula-mula dia sampaikan kepada orang hak sekeliling dia. Lepas tu Tuhan kata wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada ramai lagi hak lain-lain yang belum sampai lagi, belum ada lagi. Sebab kita ni semua ni termasuklah. Ini termasuk dalam wa akharina minhum. Pada masa tu tak ada lagi. Wujud pun tidak lagi. Dan ramai lagi hak kemudian. Lepas tu masuk Islam. Asalnya sikit lah. Jadi Nabi diutuskan bukan untuk orang hak sekeliling dia sama-sama anak dia saja, tidak, tapi lebih daripada itu, kepada hak lain-lain juga hak akan mari kemudian. Ini menunjukkan risalah ataupun utusan Nabi SAW itu untuk sekalian manusia. Lepas tu dia buat perbandingan. Jangan lupa kamu ni ada kerja besar. Nabi dan umat dia, pengikut dia ada kerja besar. Kerja besar dia dulu dipikul oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Tapi mereka apabila telah menyeleweng, tinggalkan ajaran itu, pengajaran kitab yang dibawa oleh Nabi mereka, bahkan mereka telah mengubah agama. Tu Allah Subhanahu Wa Taala buat banding sepokal ledak. Tak ada guna kalau lagu tu. Ada kitab saja, kitab banyak pikul kitab, tapi tak pakar pengajarannya, tak ada guna lagu tu. Jadi mana kamu jangan jadi lagu tu lah pula. Kamu tak silah. Ya tukar ni apa ni kepimpinan ni, tujuannya tak semestinya berlaku begitulah. Jangan berlaku begitu pula. Itu dia. Lepas tu apa orang-orang Yahudi ni, antara sebabnya Tuhan hentikan dia, berhenti, lucukan jawatan. Kalau nak kiranya lama mana mereka diberikan kepimpinan, menguasai orang-orang semasa dia tu. Sebabnya ada beberapa sebab penyakit dia. Dia berasa dia lebih. Dia berasa dia kekasih Allah. Macam-macam lah. Di sini awliyaulillah min dunin nas. Orang lain tak boleh. Dia jadi bangsa dia ni jadi lebih. Semangat puak tu ataupun nasionalis, nasionalisme dia yang terlalu tebal tu, sehingga orang lain dia jadi lekeh berlaku lah. Ini penyakit. Ini kadang-kadang manusia ni kalau Tuhan beri kelebihan, dia akan jadi segitu. Bukan setakat diri individu saja, orang perseorangan saja, bangsa tu pun akan jadi gitu. Mana kamu tak boleh gitu. Jangan jadilah perangai lagu tu. Kalau perangai lagu tu seorang pun punah, umat pun punah juga. Lepas pada tu, yang keduanya, dia terlalu mementingkan dunia. Dunia kuat sangat, takut mati. Cuba kita tengok Nabi bawa tu umat dia, sahabat-sahabat dia lagu tak takut mati. Dia berjuang, berjihad. Bahkan kalau boleh mati, dia mati. Tak apa, mati syahid. Itu sifat yang berbeza. Dia ni bila dia tukar agama, dia ubah agama Nabi bawa dia jadi cintakan dunia sangat tebal. Bila cinta dunia, takut mati. Tuhan kata kalau betul lah kasih kepada Allah, betul lah percaya kepada hari kemudian, percaya kepada pahala, dapat pahala, kamu ni lebih akan dapat syurga. Berapa tak saya mati? Sebab syurga-syurga ni dia baru boleh bila mati. Apa yang takut sangat mati tu? Kalau betul-betul seperti dakwah kamu tu, kamu tak takut mati. Ini menunjukkan kamu tidak dakwah saja. Mereka sama sekali tidak akan nak mati. Sebab apa? Dia sudah terlalu kuat keduniaan dia, kebendaan dia. Kalau boleh nak hidup sama-sama dalam dunia ni, dia tak ada dah hak nak akhirat, satu alam yang lain. Hak dunia ni persiapan untuk sana tak ada dah, tu punah dah jadi. Jadi ini peringatan kepada orang mukmin bahawa jangan jadi gitu lagi. Kalau jadi gitu pula, punah pula. Itulah yang disebutkan di sini. Kemudian kita pergi seterusnya, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah adalah surah yang kelima, juga turunnya pada tahun yang ke-7 Hijrah. Di dalam surah ni banyak sangat pengajarannya, panduan hidupnya, berupa syariat, macam-macam ada dalam tu. Dia kohak akhir tu dia jadi kohak lebak. Kohak akhir, kohak lebak dalam surah-surah tu. Pengajaran panduannya sangat banyak. Ada berkenaan dengan ibadat haji, menunjukkan ibadat haji tu di saat-saat akhir.
baru difardukan di saat-saat akhir. Macam sini tahun yang ke-7 dia sebut hukum orang yang ihram lagu mana keadaannya, kemudian soal makan minum, binatang yang boleh dimakan lagu mana, hak tak boleh makan lagu mana. Hak kita duduk buat learning ni ikut tu. Kalau kita baca ni yang kita duduk pakai di sini duduknya. Tak boleh kalau tak sembelih. Kalau sembelih pun kalau tidak Islam tak boleh. Kalau kena tepuk kereta, langgar kereta mampu gitu tak boleh. Itu bangkai orang panggil. Yang kita tahu bangkai ni lagu mana, hak tidak bangkai lagu mana. Surah ni royak belakang tu. Lepas tu royak pula orang-orang Yahudi. Sama juga sana surah Jumaat sana. Kalau ada sebut tentang ahli kitab, itu salah satu ciri-ciri surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surah Al-Maidah sama juga. Di situ dia sebut pula puncak penyelewengan ahli kitab, puncak penyelewengan orang-orang Kristian. Apa sebab? Jadi dia nak peringatkan, jangan jadi gitulah, jangan buat gitulah. Kamu tak boleh buat gitu. Jadi banyaklah peraturan-peraturan di situ. Kita sebut di sini undang-undang Islam. Pelaksanaan undang-undang Islam tu baru jadi sempurna Islam ni. Dan sekularisme. Di sini ada beza ni, Islam dan sekularisme dalam surah ni. Jadi orang kafir tu hakikatnya dia tak rasa agama ni hanya ibadat saja. Hukum dalam hidup ni tidak berpadukan agama. Waktu buat diri. Hal ni ada dalam surah ni, kita boleh tengok. Oleh kerana surah ni sangat penting, dan kita tengok daripada awal lah, daripada awal tengok daripada awal surah yang ke-5. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Situ saja tu berpadan. Patut jadi berpuluh jilid, beratus jilid tafsir pun. Pasal hak tu uqud, sempurnakanlah akad nikah, akad jual beli, akad gotu, akad gani. Sini dia suruh sempurna. Sempurna tu ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia, berapa semua tu. Sini lah Tuhan suruh kita sempurnakan akad. Bila sudah akad tu, terikat kita dengan akad-akad tu, mana ikatan. Bila kita sudah ikat, mana kita ikat diri dia dengan hak tu. Gitulah. Bila kata akad nikah, bila akad nikah, kita mengikat diri kita dengan tanggungjawab dalam keluarga tu. Kita tu siapa? Sebagai siapa? Apa ni kewajipan kita? Jadi kita ikat. Itu Allah SWT suruh sempurnakan. Begitu juga sebagai pemerintah. Apa dia pemerintah? Dia kena laku mana? Dia kena penuhi. Bila dia jadi duduk situ, dia kena penuhi apa yang tersebut di dalam akad dia. Akad perjanjian antara rakyat dengan pemerintah. Akad lah tu. Perjanjian bila kita lantik dia tu. Dia duduk situ. Apa dia kena buat? Dan apa dia tanggungjawab kita? Apa dia hak kita? Apa dia hak dia? Di dalam surah ni lah dia ceritanya. Panjang dalam surah. Tak apalah. Kalau nak baca habis bukan kita nak tafsir lagi. Cuma nak sepintas lalu cerita kandungan. Cuba ambil baca ayat yang ketiga. Sebab itu berkait rapat dengan kita. Macam mana nak ayat kita dulu buat ni betul-betul ikut hak ni dan tak lari. Tak lari. Mana-mana orang Islam dalam dunia ni ikut ni. Cuba baca. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan dengan nama Allah
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak-anak, karena itu merupakan sesuatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku bagimu, dan telah aku redakan Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa lapar bukan kerana cenderung melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita duduk amal selama ni hidup kita ni, ada pakai ni bak makan minum kena sembelih, sebelum kena gapo, bakai tak boleh, bakai ni benda lagu mana, sini dalam ayat ni. Jadi perbincangannya kalau nak kira panjang benar lah, panjang benar. Dengan sebab itu tak boleh kita kata cekik kau ayat ulah tekuk dia kau cekik kau lemah kau, dia termasuk dalam hal ni kan. Termasuk dalam al-munkhaniqatu, tercekik. Kita apa nama ni cekik tekuk dia kau, kita kata ataupun gunakan gas kau kapal kau, itu tercekik, mati dengan sebab tercekik, tak boleh. Luah pula perbincangan situ pula tu. Al-mawqudatu hak kena bahan, terkena hentakkan, kena tepuh kau kereta kau kum mati, tak boleh juga. Al-mutaraddid hak jatuh daripada tempat tinggi mati, tak boleh juga. An-natihat hak kena sedong kau hak lain, tak boleh juga. Dan hak kena makan kau binatang buas, tak boleh juga. Kecuali semua tu kalau mudah sembelih, saya kata kalau mudah sembelih boleh. Kena tepuk kau kata gung, dah kita pergi sembelih, boleh makan. Jatuh daripada tempat tinggi, pendek tapi luas sangat perbincangan. Jatuh daripada tempat tinggi, kita dah pergi sembelih. Begitu juga orang lain-lain, kita kalau dah lagu tu, ada ulama bahas panjang lah pula nya. Ada hayat mazbuh, hayat mustaqirrah, gapo semua tu bahas panjang pula tu. Kalau lagu ni tak boleh, kalau lagu ni boleh. Misalnya kena tepuk kereta, kita pergi sembelih tu, sembelih tak macam darah dia tu, daman masfuhan, tak ada. Dalam ayat yang lain au daman masfuha, ada sebut darah yang apa ni mengalir, yang memancut. Bila kita sembelih tak memancut, dia tak lepasnya gitu. Tak boleh, lagu tu tak boleh. Ada nyawa nyak orang panggil tu, tak boleh lagu tu. Tapi kalau kita dah tu, misalnya kita pergi dalam hutan, pergi berburu, kejar tu kena kekoh korima, kena kekoh korima, kita pun tambah lah kata dia pula lagi. Jadi kejar tu tak boleh lagi, dah kita lah, kita dah pergi sembelih. Bila pergi sembelih tu dia macuk darah, lepas tu dia gelepar kuat lagi, boleh makan. Ni lah maksudnya, illa ma dzakaitum, kecuali hak kamu dah sembelih, hak tu tak apa, ikutlah. Terkena hentak, terkena sedok kau, terkena jatuh kau tempat tinggi, tak kira, boleh kalau dah sembelih. Kamu sembelih, kalau kafir sembelih tak jadi. Tu panjang pula. Dalam hadis gapo sebut orang kafir tak boleh, kalau dia sembelih sebab kita pun tak boleh. Hikmat dia yang besar lah, besar lah. Lepas tu yang disembelih atas nama berhala ke apa tak boleh. Atas nama berhala, atas nama syaitan, kalau atas nama gapo kau, kadang-kadang disembelih tu untuk jamu syaitan, tak boleh makan selalu. Kalau atas nama lain tak boleh, dia kena kerana Allah. Orang Islam diajar semua kerana Allah. Lepas tu kalau kita perhatikan di sini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hak ni turunnya kemudian, tapi duduk jedah tu. Kalau nak kederak kita lah, serah kita tak nampak nak letak mana tu. Hak lain ada dah, mari tak celah. Hak ni tahun yang ke-10 ketika Nabi buat haji wada tu, baru al-yauma akmaltu lakum, peristiharan bahawa agama ini sudah sempurna. Bukan sekali tu, tapi mana Nabi suruh letak sini. Bila kita baca tu, kita tidak rasa janggal apa-apa, seolah-olah sejak asal lagi duduk situ.
Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu yang ni suku ni. Tak tahu, tak serah apa. Tu cara masuk molek tu. Padahal sekian lama masuk. Itulah kita nampak ini sebagai suatu mukjizat, dan benda ni tidak boleh diatur, disusun oleh manusia, makhluk mana-mana pun tidak boleh. Tak apalah. Jadi di sini bab makan minum duduk sinilah. Duduk sinilah. Kalau nak kira bahas panjang pula tu, panjang pula lah. Misalnya sebagai contoh, kita takut ada cara nak habis ni. Sebagai satu contoh, tapi hak ni hak ngaji lah. Kalau hak tak ngaji payah sikit, dia tak faham. Misalnya, wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Ini menjadi dalil bagi Imam Malik. Bagi Imam Malik yang mengatakan binatang-binatang itu walaupun hak tari boleh makan, halal. Bunyi pelik lah. Bunyi pelik. Jumhur ulama mengatakan tak boleh, sebab ada dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan kulli dhi nabin, setiap yang bertaring. Hak bertaring Nabi tak boleh makan. Imam Malik dia bermain mana? Kalau kita mengaji, dia tahu guna ilmu ni baru apa? Luar atas ni. Dia kata hak aku kuat. Sebab apa? Hak aku ni ada. Imam Malik kata idhafah an akli kulli dinabin. Akli kulli. Akli itu orang panggil masdar. Idhafah masdar ada dua, sama ada kepada fa'il atau kepada maf'ul. Jumhur ulama pakai akli kulli. Kulli itu hak kena makan. Setiap yang bertaring itu hak kena makan. Artinya idhafah masdar ni kepada maf'ul, bukan idhafah masdar kepada fa'il. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Ini idhafah masdar ni kepada fa'il, bukan idhafah masdar kepada maf'ul. Maknanya kulli dinabin, setiap yang bertaring itu yang memakan, bukan yang kena makan. Sebab dia kata payah. Dia pasal dia kena faham waktu dulu. Ilmu alat tu, orang panggil ilmu alat. Nak faham Quran, nak faham hadis dengan molek ni, nak faham perbahasan ulama, dia kena ada tu. Kalau tidak payah nak jijak. Payah nak jijak. Jadi dia kata Nabi SAW melarang memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Bukan binatang itu sendiri, yang bertaring itu sendiri yang dilarang lah. Ikutlah rimah, apa ni, gapo pun boleh bagi dia. Pelik satu kita lihat. Rimah kau monyet dalam hutan kau dah boleh berlaku dia. Sini hadis tu tak ada kena mengena dengan binatang yang bertaring tu, tak boleh makan kata. Hak tak bolehnya binatang yang dimakan. Jadi kalau dari segi nahwu dia kata an akli kulli dhinabin. Akli tu dengan makna makul, akli dengan makna isim maf'ul. Kulli itu jadi fa'il. Yani idhafah sifat tu kepada fa'ilnya. Itulah orang panggil idhafah lafziyah, bukan idhafah ma'nawiyah. Hajalah ceritanya. Nak tahu lagu mana, nak tentu ke hak ni. Dah. Imam Malik kata hak saya lebih tepat. Sebab apa? Kalau tengok Quran. Hak awak kata Nabi SAW melarang memakan sesuatu, melarang makan apa? Benda yang bertaring, binatang yang bertaring. Mana binatang yang bertaring tu hak kena makan, hak tu larang. Dia kata tak sesuai dengan Quran. Dalam Quran kata ni, wa ma akala sab'u. As-sab'u tu jadi fa'il. Sab'u tu binatang buas itu yang memakan. Ma tu akala, ma tu yang dimakan. Ma akala sab'u tu tak boleh, mu tak boleh makan. Binatang yang dimakan oleh binatang buah, kamu tak boleh makan, kecuali kalau kamu dah sembelih. Mana seperti kita kata tadi lah, rimah tu ke kijat, lepas tu kita tembak, katakanlah kita tembak lah, kata dia lari, kita pun dah sembelih. Di sini as-sab'u tu yang kena makan ke yang memakan? Jawabnya yang memakan, bukan yang kena makan. Bermaknanya dalam hadis tadi tu orang panggil idhafah masdar kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Tu sesuai dengan Quran. Cuba tengok.
Ni orang ngaji dia akan apa? Dia akan apa? Situ benda. Lepas tu halus-halus banyak dah ni. Segala pekoh pecah sini. Segala masalah ni sininya duduknya. Banyak-banyak duduk bahas-bahas pun sininya duduknya. Tapi dia guna ilmu tu berapa banyak? Kod ni macam-macam. Itu dia. Lepas tu cuba ambil baca pula ayat yang keempat. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih mengikut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ni ayat ni sangat besar, tapi kita tak pakai. Kita tak pakai sebab apa? Sebab taksub mazhab. Tu ialah mudah, ayat mudah dah. Sebab taksub mazhab. Orang kalau mazhab Syafi'i, tempat kita umumnya pakai mazhab Syafi'i, dia tak allergic benar dengan anjing-anjing. Anjing-anjing ni allergic benar, tak boleh. Moga najis berat kan? Tapi kalau kita tengok pada ayat ni, anjing juga ni. Anjing juga. Tuhan kata hak tu termasuk dalam tayyibat. Sekala-sekala kalau binatang, kalau kita tak sembelih tak boleh makan. Sebab tadi lah sebut, itu asalnya kena sembelih. Hak ni kalau tak sembelih pun tak apa. Kalau kita ada binatang buruan, anjing, kita lepaskan anjing kita tu, dia pergi beremah dengan binatang hak kita nak buru tu, dia pergi beremah mapuh binatang tu, kita tak boleh sembelih. Halal juga. Siapa begitu umur dah pula lebih. Aku mana tu? Jadi lepas tu dia kata, hak kamu ajar mereka, hak kamu ajar tu ilmu tu, hak Allah ajar kamu. Allah ajar. Hak Allah ajar tu tidak boleh kau orang Islam lah ni, boleh kau kafir. Orang Islam tak ajar. Orang Islam tak pandai. Padahal ilmu Tuhan kata, tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajar anjing-anjing itu dengan ilmu hak Tuhan beri, sebahagian ilmu hak Tuhan beri kepada kamu. Manusia pandai ajar binatang itu, kenapa? Kerana Tuhan ajar dia. Tapi hak Tuhan kata kamu tu tidak kena kau orang Islam. Boleh kau orang kafir. Orang kafir ajar tu, belajar ajar anjing siapa berpuluh-puluh ribu harganya seekor. Tak kita tak nampak tu. Tapi bila perlu bangunan runtuh, nak pergi cari orang yang hidup, hak mana mati di bawah runtuhan, bawa anjing. Nah. Bila nak kesan penjenayah apa-apa, bawa anjing. Bila nak kesan dadah ke apa tu, bawa anjing. Dia boleh kesan. Mana Tuhan tahu dah anjing itu sejenis binatang yang istimewa. Walaupun ada sudut-sudut tertentu dia kurang, tapi ada sudut-sudut yang sangat istimewa. Dan Tuhan benarkan kita guna itu. Kalau kita duduk sibuk cakap nak samuk 7 kali lagu mana payah pakai tak usah. Tu jadi gitulah. Pakai tak usah. Sebab itu kita kena tengok kalau nak baca Quran, nak tafsir Quran, hadis ni kena buka luar. Jangan kita tutup fikiran kita tu baru tafsir Quran. Tak boleh. Tak akan siapa maksud. Tak akan nampak keluar saya dia. Kena buka, lepas tu tengok ulama ni katalah ke mana. Baru nampak. Baru luar. Baru boleh guna. Kalau tidak tak boleh nak guna. Tak boleh nak guna. Jadi di sinilah dalam surah ni juga. Surah ni hak akhir benar ni. Surah ni. Surah Madaniyah. Lepas tu hak akhir ni surah.
Jadi itulah. Lepas tu berkenaan dengan ambil air semayang kapal sini juga dalam surah ni. Kapal dia rukun. Ni bahag pula. Rukun air semayang tu kapal dia. Ada rukunnya sebut dalam Quran lah kata dia. Lepas tu ni kata tak. Dia kata ada pak basah dua kering. Pak basah tu mana? Ni idza qumtum ila salat faqsilu wujuhakum wa aydiyakum. Seterusnya tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tu basuh kena air. Hak dua keringnya lagu mana? Niat dan tertib. Imam Syafi'i kata begitulah. Orang Hanafi kata tak, dia tak sih. Apa dia tambah hak tu? Hak dalam Quran sebut dia, pakai hak tu. Hak tu rukunnya. Sebab tu rukun ni pun beza juga. Hak dia kata rukun ni sebanyak ni, hak dia kata rukun tidak sebanyak tu lagu lain. Faham masing-masing. Dia faham daripada Quran belakang tapi tak ada bala. Kira-kira saja. Kira-kira saja. Dia sebab tu dia sebut faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka kamu, tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki ke buku lali. Sebut gitu. Mari orang pula faham. Tertib ni perlu kan tertib ni. Imam Syafi'i kata, ada ramai lagi lah yang lain kata perlulah. Mula-mula basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu gini sebut sini. Malah kemana kalau kita basuh kaki dulu? Hak tu kata tak sah. Ada pula kata sah. Apa dia kata sah? Apa panjang lah. Kalau tu bahas panjang. Bahas panjang. Imam Bukhari misalnya kata boleh kalau basuh kaki dulu, lepas tu basuh kepala, tualik. Cuma Nabi tak buat lagu tu. Dia kata Nabi tak buat. Hak molek je buat supaya Nabi mengikut tertib ni lah. Mengikut tertib. Tapi kalau buat sah. Bukan tak sah langsung. Kurang tu kurang lah. Memanglah tidak mengikut sunnah. Ya tu. Tapi sudah mengikut Quran. Pasal apa ni? Ni ikut tertib kan? Dia kata dia mau tak berarti molek. Di situ apa ni faqsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau orang hak mengaji nahwu kita tahu. Ataf dengan waw dia memberi makna kamu. Dia mau tak ingat dia mau ngaji kata dia. Ataf dengan waw bukan untuk tertib. Ia adalah limutlaqil jam'i. Semata-mata nak ayat benda ni hak kena buat. Ikutlah dulu kemudian tu tak cara hak tu. Dia faham gitu sebab waw. Dia bukan kata faghsilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum fa arjulakum. Kita kata gitu. Wow. Cuba tengok. Di situ bahas panjang pula lah ulama-ulamanya. Dia bahas ni ayat ni jadi khilaf pun sini. Di situlah nampak keluasan ilmu agama tu. Bahawa dia khilaf pun setakat mana boleh khilaf. Dia ada hak juga. Ulama-ulama yang besar-besar yang muktabar tu walaupun dia pelik gitu, tapi orang masih hormat dia. Sebab apa? Dia ada kaedah dia. Dia tak lari daripada landasan. Sebab tu dia kata belah mana-mana pun orang tetap hormat pada dia. Sebab apa? Dia tak lari daripada landasan. Dia ada kaedah dia. Lepas tu panjang lah. Lepas tu kita pergi cuba ambil baca hak ni bahagian keadilan pula. Bahagian kesaksamaan. Kita kena berlaku adil dalam pemerintahan, dalam apa, tak kira siapa pun. Cuba baca ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Inilah asas Islam ni, nak keadilan tu dalam gap-gap pun asasnya ni. Tak kira musuh pun kena berlaku adil terhadap musuh. Inilah ayatnya. Jadi kita tidak nak bicara panjang. Kalau panjang tak ada pula kan.
Cuba Amir tengok gini lah. Apa ni ayat 44 pula. Kita lakar-lakar 44. Hingga 47. Ambil baca. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Jadi kalau kita tengok sini, Tuhan kata tidak menghukum, tidak memerintah, mengikut apa yang Tuhan turunkan, sama ada kafir, zalim atau fasik. Tiga, tak boleh lagi. Tiga. Kalau teruk benar boleh jadi kafir, kalau tidak sampai ke situ pun zalim, walaupun kita nampak adil, kalau tidak situ pun fasik. Tiga. Hukum mana? Hukum jenayah. Terjemah tak lagi. Terjemah. Gaduh sana ni. Terjemah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri pada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Oleh kerana mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Oleh itu janganlah kamu takut pada manusia, tapi takutlah kepada ibu. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi menembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan memutuskan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah mengikut Injil, memutuskan perkara mengikut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Cuba kita tengok ni, saya sebut tadi 3 kali. Tak boleh lagi. Kalau tidak hukum mengikut cara Allah nak, mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, tidak mengikut Quran, tidak mengikut Sunnah, sama ada jadi kafir orang tu, atau jadi zalim, atau jadi fasik. Ini hak dalam Quran sebut. Jadi hak dia sebut sini pelaksanaan hukum ni, hukum apa dia? Hukum qisas. Wa katabna alaihim fiha
anna nafsa bin nafs wal aina bil ain, dan seterusnya seperti yang baca saat ni. Kami sudah tetapkan kepada manusia lagu ni. Kalau nyawa dia balas dengan nyawa, kalau bunuh orang kena bunuh balik. Mata, kalau dia buat orang tu buta, dia kena buta juga. Dan begitulah seterusnya, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Kalau patah gigi sah, dia pun kena patah juga. Itulah yang dipakai oleh sekian ramai ulama, termasuk Imam Syafi'i dan lain-lain. Orang panggil qisas bil mithli, orang panggil bil mithli, dengan seumpamanya. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi SAW di zaman dia. Telah dilakukan oleh Nabi SAW di zaman dia. Walaupun di kalangan ulama tak ada beza pendapat, setengah-setengah kata gigi dengan gigi dan sebagainya tidak boleh sama. Dia kena bayar dalam bentuk pampasan ataupun ganti rugi. Berapa jumlahnya? Satu gigi, sepotong gigi, satu gigi kalau patah kena bayar berapa? Itu kerajaan boleh tentukan. Tidak boleh dengan gigi. Sebab apa kita kata kalau orang gigi gonjel tu bagaimana? Dia gocok kawan tu gigi kemah lagi. Kalau gocok dia tak ada sakit mana, bukan dia gigi gonjel tu. Jadi tidak sama. Hak kita nak sama tu, apakah sama pada rupa gigi itu? Kau sama dari segi mana? Dari segi kesakitannya, dari segi tak sama. Oleh kerana tak sama tak boleh, kata dia. Itulah benarnya. Jadi dia kena dalam bentuk lain. Ini pendapat kau mana-mana pun asasnya ni lah asas. Jadi hukum ni hukum jenayah. Hak tidak buat dalam dunia Islam mana-mana hukum hak ni. Hak ni hak tidak laksana tu. Hak ni hak duduk sakut lagi. Mana-mana. Jadi itulah walau bagaimanapun dalam hukum kisah ni, kalau kita sedekah, kata sedekah maksudnya maafkan dia boleh. Boleh. Dan perbuatan memaafkan itu jadi penghapus dosa kepada seseorang. Ini satu pengorbanan besar. Kalau dia maaf, kata ayahlah balas dia. Sehingga kes bunuh sekalipun, bunuh ayah kita mati, kena bunuhlah dia. Kita kata tak payah, biarlah, tak payah. Tapi adalah cara dia kena bayar gitu gini. Itulah maksud hukum Islam. Hukum hak Allah turunkan. Hak itulah yang kita tak nak dapat jalan tu mana-mana pun. Hak tu. Dan hak ni Allah SWT buat turun berlaku. Inilah yang dia kata, yang kita kata tu apa? Ni undang-undang Islam dan sekularisme dia tak suku ni. Tak suka ni agama ni cerita pasal ni tak sih. Buat diri, kita buat peraturan sendiri untuk hukum jenayah. Situ dia best. Hak Islam pakai semua sekali. Hak Allah SWT turun tak kira bab cerai ke, bab nikah ke, bab perang ke, bab damai ke, bab jenayah ke, apa semua ikut hak Quran. Hak Allah SWT turun, barulah mukmin yang sebenar-benar. Kalau tidak dia jadi sekularisme. Orang sekular tak sih ni. Hak ni tak sih. Dia belum buat sendiri. Itulah. Lepas tu cuba ambil baca pula ayat 49 50 sini. وَلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka mengikut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakanmu terhadap sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika kamu berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Adakah hukum jahiliyah yang mereka ingini? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi ni semua ni nampak sangat
Jelas kena janda hukum Islam, pemerintahan Islam. Hak tu hendak. Jangan sampai pada orang yang membuatkan kita ni tidak melaksanakan hukum Allah SWT. Itu fitnah. Dia sebut di sini. Dan nak cari hukum jahiliah tak? Hak lain-lain dia kira jahiliah berlaku. Terus ada ayat lah model setengah mana pun jahiliah berlaku. Kepada orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, tak ada orang lebih baik daripada hukum Allah. Inilah orang bagi. Agama Islam ni beza daripada orang lain. Dan apa ni, sekularisme ni beza. Dia tidak boleh masuk dengan agama tak lagi. Ni lah. Sebab sekularisme dia kata ni lebih baik tu. Orang kafir, orang putih, lebih baik undang-undang ni. Cuma ni kita ni nikah kahwin, bak orang Islam, cerak tu yang mahkamahnya. Kalau mahkamahnya kena hak lain. Hak lain seseolah lebih baik. Tanyalah diri sendiri. Ni mencabar betul dari segi pemerintahan. Dan apa ni, hukum hakah dalam negara. Panjang kita perkah terus begini. Seterusnya surah yang ke-20, surah At-Tahrim, ayat 66, tahun ke-8 Hijrah. Dalam surah ni disebutkan tentang kehidupan kekeluargaan dan peranan wanita. Sangat besar peranan wanita dalam apa ni, keluarga. Cuba kita tengok surah 66. 66. Ini surah Tahrim. Panjang cerita je. Kalau nak ambil sikit. Cuba ambil baca ayat ketiga saja. Kalau nak baca semua kena tafsir semula. Ni saja baca. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Baca. Dan ingatlah ketika Nabi memberi tahu sesuatu perkara secara rahsia kepada salah seorang daripada isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia tersebut, Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, lalu menerangkan kepadanya sebahagian daripada rahsia yang telah dibukakannya, dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi. Setelah Nabi menyatakan hal ini kepada isterinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepadamu? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui dari amat mendalam pengetahuannya. Jadi hal ini ceritanya Nabi SAW royak sesuatu rahsia kepada salah seorang bini dia. Macam-macam lah pendapat ahli tafsir itu, tak usah panjang-panjang lah. Yang jelasnya ada hak kata minum madu lah, macam-macam. Madu tu pahit. Lepas tu dia kata macam-macam lah, ganggu Nabi. Biar tu tak ada jelas. Hak dalam Quran tak ada. Tu kalau ada pun dalam hadis. Lepas tu kena bincang suku. Nak ceritanya dalam Quran ada sebut Nabi pernah royak sesuatu rahsia kepada salah seorang bininya. Lepas tu bini dia hanya royak kau orang lain. Tuhan royak kepada Nabi, yang bini mu royak kau orang lain dah. Lepas tu Nabi pun katalah ke bini dia hak berkenaan tu, tanyalah. Dia tidak royak habis, royak sebahagian. Bini dia kejut, macam mana boleh tahu? Siapa dia royak kamu? Man amba'aka hadha? Nabi SAW kata, hak ni Tuhan, hak maha mengetahui, hak maha mendalam ilmunya, cerita kepada aku. Nampak begitu je mereka. Tapi pengajaran yang sangat besar, sangat besar. Hak ni kita kata kehidupan kekeluargaan dan peranan wanita. Sepatutnya orang Tino ni dia kena lagu mana, khususnya jadi isteri kepada orang besar, orang penting dalam satu masyarakat, dalam negara terutamanya. Seperti Nabi ni dia bukan Nabi saja gitu, dia meretah negeri ni. Tak boleh ikutlah rahsia tu benda lah mana pun. Kalau royak kita, jangan royak kau orang. Tapi manusia ni Tuhan bila-bila royak kan, psikologi manusia. Kalau bini ramah kan, dia tak tahu
Demo ada dengar, demo Nabi ada royak apa-apa. Tak ada. Gapo dia? Dia berasa dia lebih. Nabi lebih sayang ke dia. Gapo dia? Gapo dia juga bagi cocok juga ada. Waktu baik lah. Waktu baik. Jadi tujuan dia waktu baik dia nak royak aku lebih daripada-mu. Sebab apa? Nabi royak aku. Kita royak kamu. Padahal bini juga. Nah, ini bahaya. Dia sepatutnya tak boleh fikir gitu. Rahsia tu kalau rahsia makan minum boleh kira. Kadang-kadang rahsia ni rahsia negara. Kalau panglima pun kan tahu rahsia habis mati askar bawah dia. Begitu juga pemimpin negara, kalau orang tahu rahsia tu dan dia sepatutnya kena susu. Dia kerana ikut perasaan, kerana nak menunjukkan kelebihan kau gapo-gapo. Jadi bagi basic kau orang lain. Benda ni boleh tergadai negara, tergadai negeri. Kadang-kadang. Ini sebagai peringatan. Jadi bini orang besar terutamanya dia kena lebih berhati-hati. Jadi Allah tegur bini Nabi tak boleh gitu. Tak percaya lah muka tak dapat ke benda. Dapat ke benda lagu tu ya sekali ni semula. Benda lain pula. Basic pula. Tak boleh. Kalau orang kata tak bunyi. Boleh dengar? Tak ada habis. Tak ada nak berhabis. Tak boleh ngajar. Siapa dia cakap? Siapa dia cakap? Tak boleh dengar ni, tak jauh di belakang ni tak dengar. Kita nak cepat-cepat nak berhabis mana ni. Nyala ni lah. Nyala. Tak bunyi lah. Tak lagi ya? Tak boleh bagi? Tak boleh? Kita macam mana nak berhabis malam ni lah. Tak habis juga. Tak boleh. Terbakar. Jadi kita sekatulah malam ni. Kalau tak boleh bagi, tak boleh. Cara nak berhabis tak ada berhabis. Jadi surah Tahrim. Jadi sekat itulah malam ni. Nampak gayanya tak lagi dah. Wallahu a'lam.